kita tanya berkenaan dengan apa mesej yang kita hantar atau ingin hantar kepada rakyat di luar sana. Kenapa perlu untuk keluar beramai-ramai memberi sokongan yang padu dan kukuh kepada Pakatan Harapan untuk menang dalam pilihan raya ini? Tuan-tuan dan puan, saya akan menguraikan 3 sebab. Pertama, tuan-tuan dan puan, kita kembali ke tahun 2018. Sebelum daripada itu, walaupun kita dalam parti-parti masing-masing, DAP, Amanah, PKR, bertahun-tahun kita berusaha untuk mewujudkan pertukaran kerajaan, tapi sampaikan tidak maklumat berjaya. Sehingga ada dinyatakan di luar sana bahawa tidak boleh, mustahil untuk kerajaan Barisan Nasional dijatuhkan. Tetapi kita semua tahu 2008 kita lihat bagaimana kita ada kemajuan. Kita menangkan beberapa negeri. Dan kemudiannya kita juga lihat pertama kali kita patahkan majoriti 2/3 Barisan Nasional di Parlimen. Itu satu kejayaan yang cukup besar. Dan kejayaan ini kita lihat meningkat dalam tahun 2013. Tapi yang penting sekali kita lihat bagaimana usaha itu apabila diteruskan, khususnya di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 2018 kita lihat bagaimana kita sebagai satu pasukan berjaya menawan Putrajaya. Buat pertama kalinya kita menunjukkan bahawa kita boleh. Jadi semua yang dinyatakan oleh pihak lawanan sebelum daripada itu, kononnya kalau kita menjadi kerajaan berlaku kucak-kacir, habis ekonomi dan sebagainya, itu kita tunjukkan tidak benar. Malah kita tunjukkan bahawa sekiranya diberikan mandat, kita boleh memimpin dengan lebih baik daripada mereka di Putrajaya. Kita mewujudkan kerajaan yang pro rakyat. Kita mewujudkan kerajaan yang hendak bersihkan negara. Kita mewujudkan kerajaan yang ingin memastikan bahawa bukan pimpinan untuk setahun dua yang bersih untuk negara, tetapi pimpinan untuk masa depan yang akan datang. Jadi kepada kita harus memberi maklumat ini kepada semua di luar sana. Ingat, dalam tahun 2018 kita berjaya menewaskan Barisan Nasional. Dan dalam tahun 2022 kita boleh lakukannya sekali lagi. Betul? Ini kita kena ingat, semangat itu kena ada dalam diri kita. Tetapi apa berlaku? 22 bulan kita lihat kerajaan yang kita bangkitkan itu runtuh. Apa sebabnya? Sebabnya ada segelintir pemimpin yang lompat parti kononnya. Mereka yang diberikan mandat, hianat mandat itu. Kita tunggu 30 bulan sampai masa dia sekarang untuk kami tunjuk kepada mereka apa yang akan berlaku kepada mereka sedemikian rupa. Betul? Jadi ini peluang kita. Sudah sampai masa dia. Itu satu kemenangan kita dalam tahun 2018. Kedua, kita lihat selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita ada kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Kemudian kita lihat kerajaan Barisan Nasional sekali lagi. Kita semua tahu ada desakan untuk bubar parlimen. Itu sebab parlimen dibubarkan. Seperti mana disebutkan tadi, dalam ucapan dia kata keadaan ekonomi sekarang makin teruk. Keadaan rakyat memang keadaan yang kepada saya merisaukan. Jadi apakah ini menunjukkan? Ini menunjukkan bahawa masalah yang kita ada hari ini adalah disebabkan oleh pimpinan Barisan Nasional dan PN. Betul? Jangan kita lupakan itu. Kita kena maklumkan kepada semua di luar sana. Rakyat kena tahu, kena ingat. Kita sekarang ada pilihan raya kerana kekurangan pemimpinan dalam pimpinan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Bukan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan berjaya. Dalam 22 bulan kita melaksanakan banyak perubahan. Saya tidak mau huraikan semuanya. Saya bagi contoh 2 saja. Tol. Sebelum daripada ini dikatakan tidak boleh. Tol ada konsesi yang mengikat untuk tahun-tahun. Kita perlu teruskan sehingga habis konsesi itu. Apa yang berlaku? Setiap tahun kita nampak bagaimana harga tol naik. Patutnya bila ada kereta lebih di lebuh raya,
maka wang yang dikutip itu lebih tinggi. Yang kita bayar kepada konsesi itu harus turun. Tetapi zaman pemerintahan Barisan Nasional, kita lihat bagaimana tidak ada sebarang juga peluang ataupun sebarang tindakan diambil berkenaan perkara ini. Kita dalam Pakatan Harapan 22 bulan kita mula panggil semua mereka yang pegang konsesi, bincang semula, kemudian berjaya kita untuk turunkan sebanyak 18%. Itu dalam 22 bulan sahaja. Bayangkan kalau kita ada 60 bulan, saya rasa hari ini tol itu masalah kita sudah selesaikan. Selain daripada itu, kita lihat bagaimana kita janji kalau jadi kerajaan, kita nak kaji semula projek-projek yang besar. Patut harga dia ada berkurangan, tetapi oleh kerana ada pihak-pihak tertentu di situ, harga dia melambung tinggi. Tetapi kita dalam Pakatan Harapan bila menjadi kerajaan, kita mengambil tindakan. Kita buat kerja. Kita kaji semula projek-projek tersebut. Sehingga dalam setahun kita ada penjimatan 49 bilion ringgit. Ini apa yang kita buat. Kita juga ada membawa undang-undang berkenaan dengan samarataan Sabah Sarawak dengan Malaysia. Kita juga membawa undang-undang berkenaan dengan undi 18. Ini semua perkara yang dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. Itu perkara kedua. Ini menunjukkan bahawa first, kita tahu bahawa kita boleh tukar kerajaan. Berlakunya dalam tahun 2018. Kemudian kita juga tahu kalau kita tukar kerajaan Pakatan Harapan didirikan di Putrajaya, kita lebih baik, kita dapat melaksanakan lebih daripada Barisan Nasional. Kemudian perkara yang ketiga yang sangat penting, kita lihat kepada pimpinan. Sejauh ini kita dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau seorang yang berpengalaman. Beliau dulu timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan yang paling hebat di Malaysia. Kita semua boleh baca apakah pencapaian-pencapaian beliau. Tapi yang sangat penting itu, kita lihat bagaimana beliau sehingga sekarang, walaupun betapa banyak cabaran di hadapannya, masih bertegas untuk beliau selamatkan Malaysia ini, mendirikan Malaysia yang lebih baik untuk kita semua. Betul? Jadi kita ada perkara yang ketiga itu, pilihan. Apakah pentingnya pilihan raya ini? Ianya begini, pilihan raya ini adalah pilihan raya untuk memilih satu Perdana Menteri. Dan kita ada pilihan di antara dua orang, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Semalam kita lihat senarai calon Barisan Nasional. Kalau lihat cukup jelas siapa yang akan diangkat sebagai calon Perdana Menteri kalau Barisan Nasional menang. Betul? Kita semua tahu. Jadi kita keluar kali ini untuk undi. Undi itu adalah untuk undi siapa yang akan menjadi Perdana Menteri dan menerajui negara ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau kita tak keluar ramai-ramai untuk sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa kita akan lihat pihak lawanan itu angkat Perdana Menteri mereka. Kalau berlaku sedemikian, sudah tentu apa yang kita capai dalam beberapa bulan yang lalu, khususnya berkaitan dengan kita menyiasat dan menyelesaikan skandal-skandal kewangan yang cukup besar itu, kita akan lihat semua kejayaan itu hangus sama sekali. Jadi saya nak ulangi sekali lagi. Ingat, kalau diberitahu kita tidak boleh menang kerajaan persekutuan, bagi tahu kepada semua, kita boleh. 2018 kita menangkan kerajaan pusat. Kalau diberitahu bahawa kita selepas menang tidak boleh memerintah, bagi tahu kepada semua, kita boleh. Dalam 22 bulan kita memerintah lebih baik daripada 30 bulan yang lalu, di mana kita lihat bagaimana kerajaan runtuh, kerajaan merosakkan ekonomi negara, sehingga perlu kita adakan pilihan raya mendadak ini. Kemudian yang ketiga, kalau orang tanya, siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri? Kita bagi tahu kepada semua, kali ini bersama-sama kempen dengan kita untuk pilihan raya ini, untuk menjawat jawatan yang pertama dan utama di negara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada bersama dengan kita. Kalau menang, beliau akan jadi Perdana Menteri. Betul? Ini semangat yang patut kita ada pada diri kita.
Kita masuk pilihan raya ini untuk menang. Kita masuk pilihan raya ini untuk kita ambil balik mandat yang telah pun diambil daripada kita dalam tahun 2020. Dan untuk tujuan itu, semua di sini, kita semua kena bangkit dan beri sokongan penuh kepada semua calon-calon Pakatan Harapan kita. Menangkan calon Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Kita, kalau boleh, lawan tetap. Sekian, terima kasih.